الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa para jemaah yang dikasihi, diingatkan supaya offkan mikrofon supaya tidak ada sebarang gangguan. Sekiranya ingin membuka kamera, hendaklah berada dalam keadaan nutup aurat, sopan. Dan sekiranya hendak bertanya soalan, boleh ditanya pada penghujung kuliah atau sekiranya Ustaz membuka ruang untuk bertanya. Jadi semoga majlis dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh takzimnya menyerahkan pada Ustaz. Tafadhal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita sama-sama ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang ini kita dapat bersama dalam majlis yang baik. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat keberkatan insya-Allah kepada kita. Apa tajuk kita hari ini? Hari ini pun kita masing-masing sedang bersiap-siap. Saya tengah bersiap-siapkan diri insya-Allah. Sekejap lagi nak melaksanakan solat sunat gerhana. Tapi tajuk kita hari ini bukan gerhana lah. Tapi tajuk hari ini kita ialah menjadi anak yang soleh buat ibu bapa kita. Menjadi anak yang soleh buat ibu bapa kita. Hari ini kita nak berkongsi hadis Nabi SAW berkenaan tanggungjawab kita sebagai anak. Mudah-mudahan sebahagian hadis sudah kita amalkan. Sebahagian hadis kita ambil perhatian. Dan sebahagian yang lain kita istiqamah dengannya. Yang pernah satu hal yang menjadi pengajaran untuk kita laksanakan di masa akan datang, satu sudut yang kedua. Dan yang ketiga, ada benda yang kita dah selalu buat, tinggal hanya untuk kita istiqamah menjadi lebih baik. Apapun, kita semuanya berkaitan dengan urusan kita kepada ibu dan ayah kita insya-Allah. Baik, kita lihat kenapa kita perlu menjadi soleh, ataupun dengan kata lain, kenapa kita perlu berbakti kepada kedua ibu bapa. Kita berbakti kepada mereka bukan semata-mata kerana mereka mak ayah kita. Bukan semata-mata itu. Itu sebabnya salah satu. Tapi itu sebenarnya nombor 10, boleh nombor 4 kita letak, nombor 5. Tapi sebenarnya kita menyantuni mereka. Jadi soleh berbakti kepada mereka. Bukan sebab semata-mata mereka dah lahirkan kita. Ataupun mereka yang menjaga kita. Sebab ada mak bapak tak jaga anak. Sebab dialah yang menjadi asbab kita dilahirkan ke dunia. Betul satu sudut. Tapi kalau tidak dia lahirkan kita pun, kalau Allah tentukan kita ada, pada dasarnya boleh saja kita ada. Walaupun tidak melalui dia. Dia pun makhluk Allah juga. Yang mana yang panjangkan umur dia pun Allah, yang panjang umur kita pun Allah. Kalau Allah nak jadikan kita tu keluar daripada perut orang lain pun boleh saja. Harus saja, boleh saja. Cuma hakikat yang dah berlaku, takdirnya kita keluar daripada rahim dia. Jadi dasar, kalau kita kata sebab dia dulu sekolahkan saya, ada je mak bapak yang tak sekolahkan anak. Tapi anak tetap wajib hormat mak bapak dia. Sebab bapak saya dulu orang soleh. Banyak je orang yang bapak dia orang yang tak soleh. Tapi Allah perintahkan hormat bapak dia juga. Sebab mak saya ni orang baik. Ada je orang yang mak dia tu penjenayah, mak dia pelacur, mak dia benda perangai tak senonoh. Tapi tetap lagi ada kewajipan untuk dia hormat santuni pada mak bapak dia. Jadi topik besar dia sebenarnya. Kenapa kita berbakti pada mak ayah kita? Walaupun mungkin dia tak pernah menyenangkan kita. Kita berbakti pada dia bukan sebab dia pernah menyenangkan kita. Walaupun pada dasarnya ramai mak ayah yang menyenangkan anak. Menyenang tu maknanya
Masa kecil dialah jaga kita, masa sakit dialah rawat kita, masa apa kan. Tapi itu semua menyentuh hati kita, betul. Semua itu adalah perkara yang berlaku hakikatnya, betul. Tanpa sedikit pun saya nafikan. Cuma kita nak susun keutamaan tujuan. Ketika mana kita berbakti kepada mak ayah kita, hakikatnya adalah kerana Tuhan yang mencipta kita dan Tuhan yang mencipta mak ayah kita, Dia yang memerintahkan kita supaya menyantuni mereka berdua. Jadi pada ketaatan santunan yang baik kita kepada mak bapak, itu pada dasarnya kita sedang memperhambakan diri kita kepada Allah kerana menjalankan perintahnya. Jadi kalau seseorang anak itu, dia tumbuh, dia membesar dengan kehambaan Allah yang sebenarnya, maka mak bapak dia buat dalam sejarah, buat seburuk busuk macam mana bentuk kepada diri dia pun, dia mampu mengawal diri dia dari berontak, dia mampu handle diri dia daripada dendam, dia mampu kontrol diri dia daripada perasaan meluat dan benci. Sekalipun mak bapak dia membuat sehina-hina perangai, seburuk-buruk perbuatan, tapi dia masih mampu kekang perasaan dia sebab dia bukan kerana sayang mak bapak. Dia bukan cakap dia buat baik tu kerana sayang mak bapak dulu. Bukan. Sayang mak ayah dia letak tepi dulu sekejap. Bukan buang. Letak tepi dulu sekejap. Tapi dia memikirkan aku yang jadikan aku baik pun Allah, yang menentukan mak bapak aku yang kalau contohlah mak bapak dia tak baik pun Allah yang sama. Dan Allah yang sama memerintahkan aku untuk berbakti kepada dua orang, hamba dia juga. Jadi aku buat perkara ini, dasar nombor satu aku ialah kerana ketaatan aku kepada Tuhan yang mencipta aku dan mencipta dua orang ini. Bersempena pula kalau mak ayah dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang lebih utamalah kita cerita. Tapi ini cerita secara umum. Supaya kalau ada orang dia mungkin dia rasa marah dengan mak bapak dia dulu, tinggalkan dia. Ataupun suka-suka menghantar dia menjadi anak angkat kepada pihak lain. Ataupun mak bapak dia dulu ada perangai yang tak berapa elok. Maka cara kita nak memujuk hati dia ialah dengan menyatakan, dengan menanamkan kepada dia apalah ilmu yang dia perlu untuk menambah rasa kehambaan diri kepada Allah. Yang itu dulu. Jangan datang hukum dulu. Sebab manusia kalau tengah berontak hati dia, cerita hukum, dia macam tembung. Kalau kita katalah contoh, dia tengah marah dengan mak bapak dia. Baru dia tahu rupanya dia anak angkat. Baru dia tahu rupanya dia anak buangan. Jumpa mak bapak dia, dia kata aku memang sakit hati betul aku. Dia memang tak boleh gini lah. Dia tengah marah, kita pula cerita hukum. Tak boleh, hukum dia berdosa. Dia dah tengah sakit hati. Kita cerita pula hukum tentang dia. Hukum tu betul. Tapi kita tak dapat dorong dia kepada jalan yang cantik. Jalan yang cantik ialah membesarkan pengetahuan dia, penghayatan dia dalam soal kehambaan diri dia kepada Allah. Selama ni, kenapa kamu solat? Selama ni, kenapa kamu bekerja? Selama ni, kenapa kamu sayang? Kenapa kamu benci? Selama ni, kalau kamu buat semuanya kerana Allah, baik. Maka kita sedang menjalankan perintah Allah sebenarnya. Jadi, kalau orang tanyalah, kenapa perlu soleh dan berbakti kepada ibu ayah? Banyak sebab. Sebab mereka yang melahirkan kita, sebab mereka menjadi asbab kita di dunia, sebab mereka telah rabbayani saghira, mereka telah menjaga kita sejak kecil. Itu semua betul, tak ada salah. Cuma saya nak cerita dia, sebab utama dia kerana kita tunduk dan taat kepada perintah Allah. Baik. Oleh kerana kita nak tunduk pada perintah Allah, maka Allah perintahkan kita melalui apa? Adakah kita dengar dapat wahyu langsung dari Allah? Jawapannya tidak. Sebab kita bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi macam mana kita nak tahu perintah Allah pada kita? Tak lain tak bukan melalui ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Maka dia sebut sebagai perintah Allah untuk kita. Perintah Allah untuk kita. Baik Kita tengok apa ayat yang ada, hadis yang ada. Tengok dalam ayat Al-Quran. Dalam Quran, ini kemarin ada yang
ada yang besok pagi insya-Allah kita ada cerita sikit tentang sambungan bab akidah. Yang semalam ada nak minta slide, nanti selesai dari kita punya sesi ni 6 suku ni insya-Allah saya terus emailkan. Nanti bolehlah share pada email yang lain. Ada 2-3 orang dah send email, nanti saya hantar 2-3 email tu dulu. Nanti yang baki boleh dapat daripada yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan. Kalau saya terlupa nanti dalam 6 suku sebelum 6.30 tu nanti ingatkan insya-Allah. 6.30 dah nak ajar anak-anak bersiap-siap untuk gerhana ni. Anak saya tak pernah lagi solat gerhana. Yang kecil-kecil tu tak pernah lagi solat gerhana. Baik, sekarang nak cerita apa? Dalam Quran ada beberapa ayat yang selalu disebutkan secara datang dua, kembar. Dua tu maknanya apa? Maknanya perintah dia datang sekali dua. Contoh, yang pertama, taat Allah, taat Rasul. Banyak kali. Wa ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Selalu disebut dalam keadaan dua. Ada juga taat kepada Allah, tapi banyak taat Allah, taat Rasul. Maknanya apa? Tak boleh seseorang itu dia taat pada Allah tapi tak taat pada Rasul. Tak mungkin. Dan tak mungkin seseorang tu dia taat pada Rasul tapi tak taat kepada Allah. Tak mungkin berlaku. Sebab mana mungkin? Ada tak satu perbuatan yang kita masukkan dalam kategori taat pada Allah tapi dia pada masa yang sama tak taat pada Rasul? Mana ada? Kalau orang tu solat, maknanya dia taat pada Allah, pada masa yang sama dia taat pada Rasulullah. Nabi suruh kita solat. Kalau dia minum arak, sebut je apa-apa perbuatan. Mana ada? Maknanya bukan kita menyamakan Rasul dengan Allah. Tidak. Tetapi menyatakan kepada kita bahawa urusan agama Allah ini memang 100% semuanya diwahyukan kepada Rasulullah tanpa dikecualikan dan ditinggal satu apa pun. Syariat semua pada Rasulullah. Jadi kita kena jalan dua-dua. Okey, baik. Nombor 2. Dirikanlah solat, tunaikan zakat. Dalam Quran banyak. Wa aqimus solata wa atuz zakah. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Jadi tak bolehlah satu orang tu dia cuma oleh kerana dia orang kaya, dia jutawan, dia bayar zakat, lepas tu dia bayar sini sana, dia sponsor sana, sponsor sini, belanja Gema Nur Iman, lepas tu dia belanja orang nak umrah, lepas tu dia belanja sekolah tahfiz, lepas tu dia sponsor yang namanya buka puasa. Dia dah sponsor banyak, tapi dia tak semayang. Pada dia sedekah tu dah, sedekah zakat tu maknanya dia dah banyak lah berjihad. Tak boleh. Pada urusan zakat awak berjihad, pada urusan solat awak berjahat pula. Berjahat tu maknanya tak solat lah. Jadi tak boleh lah. Ada sebahagian ulama mengatakan solat tu ibadah badaniyah. Ibadah yang berkaitan dengan tubuh badan. Ada ulama pula katakan begitu sepasangan dia zakat. Zakat adalah ibadah maliyah. Ibadah yang berkaitan dengan harta, pemilikan, kepunyaan, penghasilan. Nama dia zakat. Jadi ibadah kita ni bukan, ada ulama kata begitu. Yang kedua, ada ulama mengatakan solat ni adalah hubungan kita dengan Allah. Zakat adalah hubungan sosial dengan manusia. Kerana dengan asbab zakat, orang fakir dan miskin tidak menjadi pendendam kepada orang kaya. Dengan sebab adanya zakat, orang-orang yang berkeperluan menghidupkan ekonomi dan pusingan ekosistem keperluan dan permintaan dalam masyarakat. Jadi benda itu mengharmonikan dan memakmurkan sosial. Jadi maknanya dua-dua. Solat kena laksanakan, zakat juga kena tunaikan. Dalam Quran biasa, wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah wa aqimus salata wa atuz zakah. Biasanya gitu. Walaupun tak mesti, tapi banyak macam tu. Baik. Yang ketiga, tajuk kita hari ini, iaitu perintah yang diulang-ulang dalam Quran, jangan syirik bab ketuhanan, digandingkan dengan berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu
supaya jangan hendak wa qad alla ta'budu illa iya, janganlah kamu sembah apa-apa melainkan Allah. Maknanya jangan syirik, wabil walidaini ihsana, dan mesti buat baik pada mak bapak. Baik. Ulama kita masa tafsirkan ayat itu, sebagaimana syirik satu saat pun tak boleh dibuat, maknanya mesti sentiasa bertauhid. Kan jangan syirik, hendaklah sembah Allah, dan jangan syirik, maknanya kena bertauhid. Bertauhid maknanya menyembah Allah. Sebagaimana menyembah Allah satu saat pun tak boleh berhenti, begitu juga berbakti kepada ibu bapa, dia berjalan berterusan, satu saat pun jangan berhenti. Sampai ada ulama kata gitu. Jadi kita bukan tunggu hari ibu baru nak bagi hadiah. Orang Islam pada dasarnya sebenarnya tak memerlukan hari ibu, kerana perintah berbakti kepada ibu ayah tu dia berterusan sebenarnya. Setiap saat. Dia setiap saat. Kalau solat lain, solat ada waktunya. Zakat lain, zakat ada waktunya. Zakat fitrah nanti Ramadan. Zakat harta nanti bila cukup haul setahun. Taat Allah, taat Rasul, dua-dua berterusan. Tak boleh kata, saya kalau Sabtu je saya tak taat. Saya hari lain saya taat. Tak boleh. Yang taat Allah, taat Rasul, dia punya persamaan dia apa? Dia mesti berterusan. Sama juga yang bawah, jangan syirik, iaitu tauhidkan Allah, mesti berterusan. Berbakti kepada mak bapak juga mesti berterusan. Kita kena tekankan berterusan tu supaya itu cara kita nak mematikan agenda untuk orang biasa hidup tak kontak mak bapak, tak kisah mak bapak, buat tak tahu mak bapak, sampai hari ibu baru sibuk ambil kamera, selfie, masuk gambar, masuk ini. Kita nak elakkan benda tu jadi pemahaman generasi akan datang. Generasi tok-tok, nenek-nenek yang ada dalam grup ni biasanya okey-okey saja. Dia faham sebab dia terdidik dengan environment yang berbeza. Generasi hari ini dia terdidik dengan environment hari ini. Jadi akhirnya pada dia, kalau balik kampung tu mesti raya, cuti sekolah. Kalau cuti hujung minggu dia ada masa satu hari, walaupun dia boleh tekan minyak setakat 3 jam, pada dia tak, ni bukan masa balik kampung. Saya tak kata balik kampung tu mesti, tapi dia takut dia jadi pemahaman generasi akan datang. Supaya kita tekankan, sebagaimana tadi tu, jangan syirik tu, tauhid tu dia mesti bersentiasa. Begitu juga berbakti kepada ibu ayah, dia mesti berterusan sentiasa. Cuma sentiasa berbakti itu bukan hari-hari layan minum air. Bukan maknanya kena berkepit 24 jam. Bukan. Supaya dia tidak membataskan pada masa-masa tertentu sahaja. Itu dia punya pemahaman dia. Jadi sebelum kepada hadis ke apa ke, kita nak faham dia punya konsep dia dulu. Jadi kalaulah kita dapat tanamkan kepada umat Islam, betapa berbakti tu, kamu hari ni dah berbakti belum? Apa bakti yang kamu boleh buat hari ni? Teks, message, buatlah. Apa berbakti yang kamu boleh buat pada hari ni? Kirimkan duit. Okey, kalau untuk cara macam tu boleh berbakti, kirimkan duit untuk hari ni pula. Apa berbakti yang kamu boleh buat pula pada hari esok? Esok balik kampung singgah kejap. Okeylah. Apa berbakti yang kamu boleh buat pada akhir minggu ni? Tak sempat, tapi telefon mak, tak payah masak hari ni, saya pakai Grab, orderkan lauk, terus hantar kat rumah. Mak santai-santai saja. Ni cuma contoh. Maknanya berbakti tu dia berterusan. Sama ada teks, sama ada cakap, tanya khabar, sama ada menggembirakan dia dengan sesuatu. Apa sajalah, tak kisah. Apa saja. Dan bukanlah benda tu mesti ada tarikh tertentu, pukul berapa tertentu. Tidak. Tapi maknanya kita tidak hadkan pada hari tertentu saja untuk berbakti kepada ibu dan ayah. Ada orang berbakti dengan cara lain. Dia siapkan penempatan yang selesa. Selesa tu bukan untuk mewah, tapi selesa tu untuk penghidupan dia dalam menyempurnakan kehidupan seharian dan ibadah. Itu sudah memadai, kita sebutkan sebagai berbakti pada ibu dan ayah kita. Baik, sekarang kita tengok pula dari sudut yang berikut, iaitu apa? Kenapa kita buat baik pada mak ayah kita ni? Sebab urusan dia Allah. Allah
Allah hubungkan urusan mak bapak kita tu dengan urusan kita dengan dia. Dia, Allah yang gabungkan, maknanya jalinkan, joinkan urusan tu. Kalau urusan tu dia tidak gabungkan, maka kita akan nampak macam benda tu perintah juga, tapi macam perintah yang tak begitu serius. Bukan tak begitu serius, silap. Perkataan ni bukan tak begitu serius. Perintah tu tidak sangat memberatkan. Tapi bila urusan mak bapak ni dia kaitkan sekali dengan urusan Allah, dalam Quran, Nabi pula kaitkan urusan mak bapak kita dengan redha Allah pada kita, maknanya berat. Maknanya berat. Banyak perbuatan lain yang lain, tapi tak dilibatkan soal redha Allah. Tidak dikaitkan langsung. Contohnya macam ni lah. Kalau katalah tolong kita buat baik, banyak perbuatan baik. Kutip sampah lah. Kutip sampah buat baik. Rasulullah pernah tengok orang yang Rasulullah puji orang yang menjauhkan. Wa imatatul adha anit tariq. Rasulullah kata kalau iyyakum wal julusu fit turuqat. Nabi kata kamu semua jangan duduk-duduk lepak-lepak tepi jalan. Jadi melepak ni Rasulullah tak suka. Jadi kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tak dapat nak elak sebab kami dah biasa jumpa-jumpa dengan kawan-kawan macam ni. Kata Rasulullah, boleh kalau macam tu okey, tapi kamu kena tunaikan hak jalan. Jalan pun ada hak. Lalu mereka tanya, wama haqqut tariq, apa hak jalan wahai Rasulullah? Nabi sebutlah, jangan sakiti orang, jangan memandang, jangan gini. Satunya Rasulullah kata apa? Wa imatatul adha 'anit tariq. Kamu kena alihkan benda-benda yang menyakitkan daripada jalan tu. Maknanya kalau ada batu, ada kaca apa semua, kamu kena ketepikanlah. Jadi ceritanya ialah buat baik kan tu, buat baik. Tapi tidaklah terus Rasulullah kata mengalihkan jalan, mengalihkan benda-benda yang menyakitkan dari jalan, itu adalah berhubung kait dengan redha Allah kepada kamu. Dia taklah macam tu, tapi betul lah buat baik tu mudah-mudahan diredai oleh Allah. Tapi tak secara langsung disebut Nabi. Berbeza pula dengan buat baik pada mak bapak. Dia punya buat baik pun redha Allah, murka Allah sekali dihubungkan. Jadi maknanya, macam dah dia tadi Allah dan Rasul kan, taat Allah, taat Rasul. Jadi maknanya urusan Rasul tu besar kerana dihubungkan dengan ketaatan kepada Allah. Sekarang selepas Rasulullah, urusan besar yang kita kena hadap dalam sepanjang hidup kita selagi kita hidup ialah mak ayah. Jadi Rasulullah pernah bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walidaini wa sakhatuhu fi sakhatihima. Ridha Allah itu terletak maknanya berhubung kait pada redha kedua mak bapak kita pada kita. Dan kemurkaan Allah juga terletak, iaitu berhubung rapat dengan soal kemurkaan kedua mak bapak kita kepada kita. Jadi salah satu doa yang bagus kita doa ialah, ya Allah, permudahkanlah kedua ibu bapaku untuk menjadi redha ke atasku. Saya pun doa juga sebab saya tak tahu mak bapak saya dia redha kat saya ke tidak. Mungkin dalam senyum dia ada simpan benda yang dia tak berkenan ke, atau ada benda yang menyakitkan yang dia pendam ke, na'udzubillah. Jadi saya doa saja kepada Allah sebab urusan dalam hati dia saya tak boleh kontrol. Yang saya boleh buat ialah zahir. Keperluan dia, keinginan dia, hasrat dia, pengharapan dia, permintaan dia, yang mana kita mampu tunaikan dengan kederat tenaga kita ni, kita buat sajalah. Tapi hati dia kan redha kan pada hati kan. Jadi kita doa mudah-mudahan Allah permudahkan dia untuk redha ke atas kita. Macam itulah. Sebab bila dia redha pada kita dalam keadaan baiklah, yang taat pada Allah, dengan seiring itu insya-Allah kita akan dapat redha siapa? Redha Allah. Kerana target kita tu bukan redha dia dulu tu. Target kita tu kembali kepada tujuan nombor satu yang awal tadi saya cerita. Iaitu kita semata-mata buat baik pada dia tu kan kerana Allah yang perintah. Sebab cuma jalan dia tu, redha Allah. Jadi jalan dia tu memerlukan kita melalui dua orang ni. Dua mak bapak.
Sebab tu kita syukur kepada Allah. Sebab bila orang kalau dia tahu benda tu, dia tahu peluang tu, maka dia, mak bapak dia jahat ke, mak bapak dia sakit ke, mak bapak dia macam mana keadaan ke, dia didik diri dia untuk sabar dan tabah, sebab dia bukan mengenangkan mak bapak tu semata-mata, tapi mengenangkan redha Allah yang menjadi target besar dia. Target besar dia bukan nak nyenangkan mak bapak. Bukan. Bukan sebab supaya mak bapak suka kat kita semata-mata. Bukan. Target kita nak dapat redha Allah. Jadi jalannya redha mak bapak. Jadi kita harungi. Jadi orang yang berhasrat begitu, dia ada tujuan. Tujuan dia jelas. Kita kalau tujuan kita jelas, nanti bila kita buat kebaikan, kita lebih tenang. Walaupun disiram dengan ujian. Jadi ya Allah, permudahkanlah kedua ibu bapaku untuk redha ke atasku. Permudahkan dia. Dia nak redha tapi kadang ada benda dia simpan, ada dia benda pendam. Dulu dia geram dengan kita, dulu dia marah dengan kita. Sekarang kita dah baik, dia senyum saja tapi dia rasa macam ada lagi simpan, kita tak tahu. Kadang mungkin kita tak ingat. Jadi permudahkan dia untuk redha ke atas kita. Macam itulah. Baik, kemudian kita lihat seterusnya. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi 'indal kibari. Bukan 'indal kibri. Kalau kibri tu takabur, sombong. Kibari. Kibar tu maknanya ketika tua, ketika besar. Ahadahuma au kilaihima thumma lam yadkhulil jannata. Raghima anfuh tu maknanya apa? Kalau dalam bahasa terjemahan direct, telungkup hidung dia, telungkup hidung dia, telungkup hidung dia. Tapi bahasa Arab ni, dia itu macam apa? Apa kalau bahasa Melayu dipanggil? Simpulan bahasa. Saya nak panggil simpulan bahasa. Contohnya kalau kita kata apa kalau orang tu habislah dia berputih mata lah dia. Apa maksud berputih mata? Bismillah. Tak dapat apa-apa, terlepas habuan. Berputih mata. Bukan maknanya dia mati, mata dia tukar jadi warna putih. Berputih mata. Berputih mata tu maknanya kerugian lah, terlepas lah, tak dapat capai, kan gitu kan. Bahasa Arab ada simpulan bahasa juga. Nak menunjukkan malangnya satu orang, maka disebutnya telungkuplah hidung dia, telungkuplah hidung dia, telungkup hidung dia. Maknanya, tapi tak bolehlah kita terjemahkan telungkup hidung, anfun tu hidung. Jadi terus dengan makna yang orang Arab guna, iaitu malanglah dia. Pasukan JDT telah menyebabkan pasukan Kedah berputih mata. Maknanya semua pemain Kedah keluar daripada stadium, mata dia warna putih. Pakai baju Halloween. Mana ada. Bukan macam tu maksudnya. Ya. Tapi dia ada maksud tersendiri. Okay? Jadi malanglah dia, kata Rasulullah. Kemudian ditanya kepada baginda, siapa wahai Rasulullah? Siapa yang malang tu Rasulullah? Nabi pun jawab. Tulisannya warna merah. Saya tak terjemah, saja je. Man adraka. Siapa yang kita sebut adraka, mendapatkan peluang hayat serentak sezaman dengan mak bapak dia. Indal kibari. Ketika mak bapak dia sudah mula meningkat usia, sudah tua, kibar. Ahadahuma, sama ada salah seorang mak bapak dia, atau kilaihima, ataupun dua-dua mak bapak dia masih hidup. Dia sempat sezaman, maknanya dia dah besar, mak bapak dia makin tua, dia masih hidup, mak bapak masih hidup. Itu nama dia adraka. Lalu dia tak gunakan peluang nak masuk syurga, sebab mak bapak ada ni, sebenarnya peluang kita nak masuk syurga tu besar. Dia tak guna peluang. Summa lam yadkhulil jannah. Kemudian orang itu dia tak buat baik pada mak bapak dia. Lalu akhirnya dia tidak dapat masuk syurga. Kata Rasulullah, malang orang macam ni.
Malang orang macam ni. Sebab peluang mak bapak masih hidup tu maknanya pintu untuk kita ke syurga tu memang luas. Nanti ada hadis yang berikut cerita, setiap pagi ada 2 pintu. Siapa yang buat baik maka pintu syurga itu akan terbuka. Nanti sabar. Bawah ni ada lagi cerita pintu-pintu syurga. Yang saya sebut ni sebenarnya mafhum daripada hadis Nabi SAW. Jadi ceritanya apa? Kalau kita ni sempat hidup sezaman. Lepas tu saya, kalau ada orang sebut, ni saya jaga, saya bantulah tengok-tengok mak ayah saya selagi dia masih hidup. Sebenarnya bukan selagi dia masih hidup. Sebenarnya yang lebih cantik selagi saya masih hidup. Sebab belum tentu yang orang tua tu akan pergi dulu sebelum dia. Selagi dia masih hidup, kita jagalah dia. Selagi dia masih hidup, macam dia mati dulu, orang tua tu mati dulu je, belum tahu. Takut-takut orang yang cakap mati dulu. Jadi selagi saya hidup, insya-Allah saya akan terus berbakti jaga dia ataupun selia dia ataupun bantu untuk berbakti kepada dia. Selagi saya hidup. Selagi kita hidup, kita jalan aja. Penting lah. Apa yang masih ada mak ayah, gunakan peluang tu elok-elok. Kalau ada pergaduhan, leraikan. Kita dalam bab dunia memang tak ada ruang untuk menang. Menang dengan mak bapak tak ada. Contoh, saya bagi satu contoh. Kalau orang bunuh orang, kalau satu orang bunuh orang, itu dikira dosa besar membunuh. Dan dia ada hukuman, nama dia hukuman kisos. Pernah dengar hukuman kisos? Bunuh dibalas dengan bunuh kalau sabit, kalau jelaslah buktinya. Maknanya hukum asas dia bunuh balas bunuh. Tapi berbeza kalau bapa bunuh anak. Kalau bapa, mak bunuh anak, dia tidak dihukum kisos. Bukan tidak dihukum, tapi dia tidak dihukum kisos. Maknanya dia tidak dihukum bunuh balik tu tidak. Tapi dia kena hukum apa? Lepas macam tu saja ke? Tak. Dia tak lepas. Dia tetap kena hukum. Terserah kepada pemerintah untuk memberi hukuman yang lain selain daripada hukuman dia dibunuh. Nanti dia kena takzir, penjara seumur hidup ke, ataupun dia adalah kena penjara ke, kena apa ke, hukuman yang berat lah. Tapi dia tak mesti dia dibalas bunuh. Kenapa? Kenapa dia tak dihukum bunuh? Dan kenapa pula dihukum dengan hukuman yang lain? Okey. Hikmah dia, kenapa tak dihukum dengan hukuman bunuh? Sebab bapa dia adalah sebab kepada dia dilahirkan. Dan sekarang bapa dia juga yang sama bunuh. Bapa dia juga adalah orang yang sama menyebabkan kematian dia. Cuma oleh kerana sebab kematian itu adalah dilarang oleh syarak, iaitu membunuh, maka dia tetap kena hukum juga. Tapi bukan yang namanya membunuh lah. Bukan dibunuh lah balasnya. Tapi balas dengan hukuman lain lah. Penjara sepanjang hidup ke apa, terserah pada pemerintah untuk tu jatuh apa. Tapi nak ceritanya tu bukan suruh bunuh tau. Nak ceritanya macam mana pula ada kelebihan, bukan kelebihan, kelainan pada hukum tersebut kerana besarnya urusan dan hak mak bapak itu ke atas kita. Nak cerita ni lah. Tapi bukan suruh bunuh dan orang pun tak perlu tahu benda ni. Bukan tak perlu tahu, sorry. Orang pun kalau tak tahu benda ni pun tak mengapa. Cuma kita beritahu tu untuk tujuan pendidikan. Betapa sampai macam tu sekali keadaan tu punyalah besar hak dia. Sampai kalau dia bunuh pun dia tak dibalas bunuh kerana dia juga yang menyebabkan anak tu dilahirkan. Cuma kenapa ditahan, ditangkap, dipenjara? Sebab perbuatan membunuh tu yang dilarang oleh syarak. Ya kalau orang lain bunuh kena balas bunuh. Awak bukan sebab dia dilahirkan, lepas tu awak suka-suka pula nak hilangkan dia punya nyawa dengan maksud membunuh orang itu. Jadi secara umumnya dalam melanggar aturan syarak, dalam melanggar perintah Allah. Lepas tu kesan dia pula hilang nyawa seseorang. Jadi kalau orang lain bunuh tu cerita lain lah. Baik Ini sebenarnya cerita dia nak menegaskan besarnya hak mak ayah yang terbeban ke atas diri kita. Lihat yang berikut. Ani bin Abbas qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fataha lahu Allahu babaini yani minal jannati wa in kana wahidun fawahidun
wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Qila wa in zalamahu qala wa in zalama. Oh, ni hadisnya tak ada baris pula. Lupa nak letak baris dia. Boleh saya baca terjemahan ni sikit Ni hujung dia sikit ni. Ni terjemahan yang ni ditanyakan kepada Nabi, adakah kena taat, kena sabar juga walaupun mak bapak dia menzaliminya. Qila wa in zalama, dia yang warna merah tu saya terjemah, yang putih, yang hitam kat atas saya belum terjemah. Yang kat hitam kat atas tu terjemahan dia macam ni. Dari Ibnu Abbas, dia berkata ma min muslimin, hadis daripada Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, tidaklah ada seorang muslim pun, tidaklah, yang mana dia itu memiliki dua mak bapak yang muslim, yang mana di awal-awal pagi, di awal hari dia membuat kebaikan, dia melaksanakan urusan dengan kedua mak bapak dia, melainkan pada setiap pagi Allah akan bukakan untuk dia dua pintu. Pintu yang dimaksudkan adalah pintu syurga. Jadi bila berpagi-pagi di awal hari buat kebaikan, suatu urusan dengan mak bapak kita, semata-mata kerana Allah, Allah akan jadikan, buatkan, sediakan, bukakan untuk kita dua pintu syurga. Wa in kana wahidun, tapi kalau mak bapak dia tinggal seorang, yang seorang dah meninggal, maka pintu yang dibuka pun satu. Maknanya siapa ada lagi mak bapak, tiap-tiap hari tu pintu syurga welcome kita. Tinggal buat baik je masuk. Tinggal buat baik je peluang masuk. Tinggal buat baik je peluang masuk. Tapi ada sambungan dia. Wa in aghdaba ahadahuma. Tapi kalau dia membuatkan kedua-dua, salah seorang daripadanya mereka marah, lam yardallahu anhu, maka Allah tidak redha kepadanya hatta yarda anhu, sehinggalah salah seorang daripada kedua mak bapak tu redha pada dia. Jadi tak boleh buat mak bapak kita geram kat kita, marah kat kita. Lalu ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tapi kalau kedua-dua mak bapak dia menzalimi dia macam mana? Wa in zalamahu, sekiranya dia menzalimi, dua-dua mak bapak dia menzalimi anak dia Rasulullah. Tapi macam mana kita tak boleh buat dia marah juga? Kita tak boleh kenakan kat dia juga? Kata Rasulullah, ya tu maknanya kena sabar juga. Tak boleh juga buat dia marah. Wa in zalama, walaupun kedua mak bapak tu menzalimi diri. Jadi dia kena sabar. Sabar. Menzalimi tu maknanya menzalimi yang bukan menghilangkan nyawa lah. Tapi kalau mak bapak dia dah sampai menganiaya, menzalimi dengan maksud streka badan dia ke, kenalah report polis. Kalau mak bapak dia belasah kepala dia, ketuk dengan kayu ke, kena buat report polis. Itu namanya mengancam nyawa. Menzalimi ni maknanya bully dia ke, boykot dia ke, ketepikan dia ke, mengejek-ngejek anak dia ke, dia mencela anak dia ke, dia merendah-rendahkannya ke, ataupun dia perli-perli kita ke, ataupun dia membanding-bandingkan kita dengan adik-beradik ke, ataupun kita balik tu dia memasam-masamkan muka dia ke, maka kita kena sabar dalam bab tu. Selagi mana dia bukan sampai kepada batas jenayah. Kalau jenayah dia letak racun kat kita, janganlah pula dia letak racun kat cawan kita pun minum, sabar, bismillah, minum racun. Bukan gitu. Itu namanya benda yang memudaratkan nyawa. Tapi yang ni bukan memudaratkan nyawa. Dia perli ke, dia sindir ke, dia buat tak layan kita ke, ataupun apa ke, kerja kita sebenarnya kena sabar. Kerja kita. Sebab kenapa kita kena sabar? Saya sabar sebab dia mengenangkan mak bapak saya. Kan? Saya sabar kerana Tuhan saya yang mencipta saya, dan Tuhan saya yang mencipta dia, Tuhan yang sama perintahkan saya dalam urusan ini untuk saya sabar. Maka saya ni seronok kerana saya sabar demi tujuan dia, kerana Tuhan saya. Jadi akhirnya kalau kita pasakkan niat kita tu kerana Allah tu, yang biasa kita sebut kerana Allah tu,
Maka jawapannya kita lebih tenang. Bukan maknanya kita ni jadi pak turut ataupun diperbodohkan. Bukan. Tengok pada situasi keadaan. Tapi kadang-kadang sebab tak semua orang yang tua tu cara pertimbangannya betul. Termasuk kita yang dah tua-tua ni. Jangan ingat kita ni betul sangat. Jangan ingat kita ni betul sangat. Kadang-kadang pertimbangan kita pun tak tepat. Kadang-kadang benda yang kita jangka pada anak kita pun sebenarnya kita salah sangka pada dia. Kita tak faham keadaan dia. Sebaik mana kita santuni mak ayah kita mak ayah kita, mudah-mudahan anak kita terbimbing dengan hidayah Allah untuk santuni kita sebaik mungkin. Jadi macam tu lah kita. Tapi memang secara perkataan kelihatan memang lebih mudah berbanding menghadap sendiri keadaan. Sebab saya pernah tengok ada orang yang memiliki mak ayah yang susah nak diurus. Bukan susah soal tak sihat, susah mulut. Serba tak kena. Serba tak kena. Kita yang dah siap tolong-tolong macam-macam. Orang datang dia kata kita ni malas. Bayangkan. Kita dah buat macam-macam. Ada satu orang hamba Allah, dah buat macam-macam. Kemah apa semua, orang datang. Mak kawan-kawan mak dia lah. Mak dia pun selamba je. Inilah kau tengoklah rumah aku ni. Ya Allah. Ni nampak ni ha. Padahal bendanya satu dua je. Itulah baki belum diangkat. Kau tengok ni ha, kertasnya kat bawah. Harapkan anak ada kat rumah. Satu apa pun tak boleh dibuat. Padahal anak yang kat rumah tu kita seorang ada. Okey, macam mana kita nak handle perasaan kita pada ketika itu? Dan pada masa yang sama, kita pula bila berinteraksi dengan orang-orang yang sudah meningkat tua ni, bila dia cerita sesuatu tentang hal-hal perihal anak mereka, kita pula kena bijak. Supaya kita tak mudah-mudah menerima cerita dari mereka. Prasangka baik kita ialah ingatan dia tak kuat. Prasangka baik kita ialah bukan dia tujuan menipu. Tapi yang dia cerita tu sebenarnya cerita 2 tahun lepas. Nostalgia tu datang, yang kemas hari ni dia tak ingat. Mungkin dia cakap tu dia diampunkan oleh Allah kerana lupanya dia. Tapi kita yang dengar cerita tentang urusan anak dan mak bapak, maka kita yang kena menapis kebenaran cerita. Selagi kita tak nampak, jangan kita komen pula. Inilah ya makcik inilah anak-anak zaman sekarang. Sedap kita ceramah. Mentang-mentang pandai ceramah, padahal kita dah buat kesimpulan yang salah pada benda yang belum cukup jelas pada kita. Sebab tu Imam Syafi'i punya style dulu memang mengajar kita bahawa walaupun kita tahu hukum, tapi selagi tak jelas depan mata memang susah kita nak buat satu kesimpulan. Contoh, dikatakan Imam Syafi'i dulu pernah menunggang keldai, tiba di satu terserempak dengan sekumpulan orang, orang tanyakan kepada Imam Syafi'i, wahai Tuan Syekh, berapakah bilang keldai yang Tuan Syekh sedang tunggang ini memiliki berapa kaki? Lalu Imam Syafi'i kata sebentar. Imam Syafi'i pun turun daripada keldai, dia membongkokkan diri dia, lalu dia kira 1, 2, 3, 4. Baru Imam Syafi'i jawab, ada 4, kata Imam Syafi'i. Orang tu terkagum, dia kata, kenapa Tuan Imam sampai turun ke bawah baru nak jawab? Kan Tuan Imam dari tadi menunggang keldai ini. Bukankah keldai itu memang memiliki 4 kaki? Kata Imam Syafi'i, ya benar. Tetapi ketika aku berada di atas, aku tidak nampak keempat-empat kakinya. Dan aku tidak menyebutkan 4, melainkan setelah aku memastikan bahawa kakinya ada 4. Jadi maknanya apa? Walaupun benda tu benda yang semua orang tahu, secara umum keldai itu kakinya 4. Dan kalau kita yang tunggang dia dari tadi, maknanya kita memang dah tahu kakinya 4. Cuma bukan soal bilangan kaki, tapi soal sikap. Jadi bukan soal kita tahu hukum, mak bapak anak tu derhaka ke tak derhaka. Tapi soal sikap kita bila mendapat sesuatu berita, persoalan, macam mana cara kita berhati-hati membuat kesimpulan dan merumus sesuatu keadaan. Itu pun memainkan peranan. Baik, kita tengok selanjutnya. Menarik juga hadis-hadis Nabi ni. Banyak hadis Nabi. Baik, kita lihat an Sahl bin Mu'adz an abihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umrih. Man barra maknanya siapa yang berbakti. Barra ni maknanya birrul walidain, buat baik. Siapa yang berbakti, buat baik, walidayhi, kepada kedua ibu bapanya. Tubalahu, maka keuntunganlah untuknya. Kalau kita terjemah, beruntunglah dia. Kenapa beruntung? Zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Maka Allah azza wa jalla akan menambah pada umurnya. Jadi menambah umur tu menambah apa? Nombor ke, masa ke, bulan ke, minggu. Ada sebahagian ulama mengatakan tambah umurnya adalah dengan makna tambah pada keberkatan umurnya. Mudah-mudahan kita dapat pertambahan pada umurnya. Dia tak sebut Allah akan tambah umurnya. Dia ada fi tu, fi. Allah akan tambahkan pada umurnya. Pada umurnya tambahkan apa pada umurnya? Jadi ulama lah ada yang tafsirkan tambahkan keberkatan pada umurnya. Orang kalau umur berkat, dia dalam umur yang ada, dia nak buat baik mudah. Orang kalau diberikan umur tak berkat, dia nak buat baik susah. Buat jahat banyak. Kemudian apa yang dia nak buat, semuanya tak diberjayakan. Malah kadang nak buat baik, semuanya tidak ada, tak dapat. Tapi kalau nak buat jahat, banyak. Lepas tu, jadi. Lepas tu, sedap. Lepas tu, selesa. Lepas tu, rasa berterusan. Bila ditarik berkat pada umur, susah kita. Kita mohon supaya umur kita berkat. Tak kisahlah umur kita meninggal besok ke, meninggal. Tapi kalau berkat, umur yang pendek, manfaatnya banyak. Umur yang pendek, buat kebajikannya banyak. Umur yang pendek, tapi kebaikan yang dapat sempat dibuat tu banyak. Jadi berkat pada, apa maksud berkat? Ni yang cerita juga ni. Apa maksud berkat? Berkat tu maknanya, berkat maknanya bertambah dan berkembang. Macam orang kerja kahwin, lepas dah makan kat walimah, balik ada bungkusan. Orang dulu sebut, ni berkatnya. Padahal dah makan 4 pinggan setengah. 4 pinggan. Dah makan 2 pinggan. Balik ada berkat, ada tambahan. Tapi bila cerita berkat, maknanya ialah tambahan secara umum. Lepas tu kalau macam malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, adalah malam yang penuh dengan berkat. Maknanya apa? Malam dia sama je dengan malam lain. Kalau malam lain 10 jam, dia pun 10 jam juga. Kalau malam lain semua 12 jam, dia pun sama juga 12 jam. Cuma oleh kerana dia berkat, tak sama. Walaupun nampak zahir dia sama 10 jam, tapi buat baik di dalam malam itu, gandaan dia lebih daripada 1000 bulan. Lebih baik, khairun. Bukan 1000 bulan, lebih baik. Maknanya apa? Tambah macam tu kan. Maknanya tambahlah, berganda-ganda bertambah. Jadi kalau umur berkat macam tu. Kalau rezeki berkat macam tu juga. Kita berdoa berkat. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah kami pada apa yang engkau rezekikan pada kami. Jadi apa yang engkau rezekikan tu sama ada makanan, sama ada usia. Jadi sebenarnya doa tu bukan saja masa kita lihat makanan tu kita baca tu saja. Masa kita apa saja dapat nikmat daripada Allah, rezeki dari Allah, boleh je kita doa yang sama. Jadi rezeki yang berkat ni apa tau? Sikit pun dia baik, banyak pun baik. Jadi jangan kita ingat rezeki berkat maknanya sikit. Tak. Kadang-kadang rezeki berkat banyak. Banyak tapi berkat. Dia banyak dapat. Tapi dengan berkat dia tu, dengan rezeki yang banyak tu, berganda-ganda kebaikan. Dia boleh bagi orang, dia boleh ini, boleh itu, boleh apa semua. Mudah-mudahan berkat. Rezeki yang sikit, berkat. Rezeki yang sikit, berkat. Berkat, salah satu isyaratnya dicukupkan. Tapi kalau tak cukup, bukan maknanya tak berkat. Kalau cukup sentiasa pun belum pasti mesti berkat. Berkat ni kita tak tahu, rahsia Allah. Cuma kita mohon. Ada orang tak cukup makan zaman Nabi, orang miskin sahabat Nabi. Tapi rezeki dia berkat. Cuma dia tak cukup.
Tapi kalau ada orang pula yang dia rezeki dia sikit, kemudian dengan keberkatan Allah beri, Allah cukupkan. Pun ada juga. Mencukupkan keperluan dia tu salah satu isyarat ia berkat. Tapi bukan mesti. Mungkin saja ada orang miskin tapi rezekinya berkat. Mungkin saja ada orang yang serba cukup. Hari-hari, setiap bulan, setiap minggu dicukupkan oleh Allah. Tapi Allah tak berkati rezeki dia. Jadi kita tak tahu. Cuma kalau sedikit tapi mencukupi, itu salah satu daripada isyarat, tanda, jalan. Mudah-mudahan itu adalah positifnya Allah berkati rezeki tersebut. Sebab berkat tu bertambah. Jadi benda yang sikit dia tambah. Itu tak dinafikan. Kerana baginda Nabi SAW juga pernah mendoakan korma Abu Hurairah sehingga yang sikit itu menjadi cukup kerana berkat doa Nabi. Jadi kalau cukup dengan jadi isyarat berkat, harus saja. Boleh kita sebutkan, tak masalah. Cuma dia bukan mutlak mesti begitu. Contoh, Abu Hurairah pernah datang bawa semangkuk korma kepada Nabi SAW. Lalu dia cakap kepada Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak tuan doakan supaya Allah berkati makanan saya?" Lalu Nabi doa, "Ya Allah, berkatilah korma Abu Hurairah." Jadi Abu Hurairah bila Nabi dah doakan, makanan yang dia nak makan ni, seronok lah. Seronok lah kalau Nabi doakan berkat kan. Jadi seronok lah dia. Bila dia seronok, dia bawa balik, dia makan. Besok dia makan. Besok lagi dia makan. Besok lagi tengok, ada lagi, makan. Besok lagi tengok, ada lagi, dia makan. Sampai Rasulullah wafat, dia makan. Pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, dia makan. Satu mangkuk je. Lepas tu dia tengok, besok ada lagi, dia makan lagi. Besok tak membusuk, tak apa, makan. Sampai Sayyidina Abu Bakar wafat. Sambung pemerintahan Sayyidina Umar, dia makan lagi. Sampai pemerintahan Sayyidina Umar, baru kurma tu habis. Jadi salah satu isyarat berkat memang apabila benda yang sedikit mencukupkan keperluan kita. Itu salah satu isyarat. Sebab bendanya berlaku dalam sejarah, dalam riwayat memang ada. Jadi kita pula doa supaya mudah-mudahan Allah beri berkat pada umur kita ni. Tambahan pada umur tu, kalau bertambah umur sekali dengan maksud jumlah usia, maknanya nombor tahun ke apa, kalau ia diberkati dalamnya, maka dia adalah bagus. Kerana Rasulullah pernah bersabda, "Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik dari kalangan kamu ialah yang panjang umurnya dan dia itu baik, elok amalannya. Dengan catatan begitu. Cuma elakkan semata-mata minta panjang umur. Sebab kalau dalam Quran disebutkan lau yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi an yu'ammar. Orang-orang Yahudi itu suka berharap supaya umur mereka itu panjang 1000 tahun. Lau yu'ammaru. Dia harap-harap kalau umur dia panjang alfa sanatin. Yu'ammaru alfa. Dia harap kalau umur dia panjang sampai 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi an yu'ammar. Sedangkan mereka tak sedar bahawa mereka tu tak akan terlepas daripada azab sekalipun umur mereka dipanjangkan. Jadi yang semata-mata suka umur panjang, takut nak mati, masih seronok nak hidup kat dunia, masih tak puas dengan dunia, takut sangat nak mati, itu asalnya perangai orang-orang Yahudi. Asalnya ahli kitab. Cuma kalau kita minta panjang umur, bukan maknanya dalam hadis tak ada cerita panjang umur. Ada. Cuma Rasulullah gabungkan dengan amal soleh. Contoh. Man sarrahu an yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka agar rezekinya luas, umurnya panjang, sihat, maka hendaklah dia sambung silaturahim, sambung hubungan rahim. Hubungan rahim maknanya adik-beradik jaga hubungan dengan baik. InsyaAllah murah rezeki, luas rezeki, umur kita panjang dalam keadaan sihat. Jadi Nabi tak sebut dulu, Nabi sebut apa sebab kepada kita boleh dapat panjang umur. Tapi bukan semata-mata minta panjang umur. Kalau nak minta panjang umur tak jadi salah, tapi tambah dia, iaitu apa? Berkat umur. Ya Allah, aku mohon diberikan panjang umur yang diberkati dengan amal soleh. Kalau macam tu tujuan kita bukan nak panjang semata-mata seperti orang Yahudi,
tapi tujuan kita sebenarnya nak memperbanyakkan lagi amal yang soleh. Jadi daripada situ kita akan tengok nanti insya-Allah perbezaan sikit. Apa beza kalau macam mana kita nak urusan dengan mak ayah kita kalau yang masih hidup, mak bapak yang masih hidup, atau yang kedua kalau yang telah mak bapak dia telah meninggal contohnya, dan yang ketiga kalau dia tu menghadapi mak bapak yang tidak beriman, tak muslim, sama ada masih hidup atau telah meninggal. Tiga situasi ini, yang mana tiga situasi ini insya-Allah kita akan lihat dalam pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan kita ni dipermudahkan pula kita untuk mendapatkan redha Allah dan redha mak bapak kita kedua-duanya. Sebab Sayyid Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman disebutkan anishkur li wali walidaika ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan hendaklah kamu berterima kasih kepada kedua ibu bapamu, bersyukur kepada kedua ibu bapamu kerana kepada aku juga kamu akan kembali. Sebab mengenangkan kita ni kembali kepada Allah, maka kita lakukan kedua-dua perkara tersebut. Jadi mudah-mudahan manfaat. Selamat menunaikan solat gerhana. Gerhana ni masuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita dapat melaksanakannya adalah satu peluang yang baik kepada kita dan mudah-mudahan menjadi asbab kepada kebaikan dunia dan akhirat. Tahniah dan terima kasih kepada semua yang menyertai pada petang ini. Allah tambahkan ilmu. Mudah-mudahan setiap kali pertemuan kita ada sesuatu yang bermanfaat yang dapat kita faham, yang menjadikan kita menjadi lebih baik hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah dan hubungan kita dengan makhluk-makhluk yang lain termasuk manusia dan selain daripada manusia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis, silakan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Banyak ilmu yang dicurahkan Ustaz pada hari ini. Semoga kita dapat mencedoknya sebanyak-banyaknya. Semoga Allah kurniakan keberkatan kepada kita. Saya tutup dengan sebuah hadis yang Ustaz pernah bagi tahu sebelum ini. Selalu jadi motivasi kita yang bermaksud sesiapa yang Allah berkehendakkan kebaikan untuknya, maka Allah akan tambahkan kefahaman dalam urusan agama. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang setia setiap hari. Sebelum tutup majlis, saya nak buat sikit bahan kuliah untuk malam ni Ustaz. Pada pukul 8 malam, kuliah Maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Mejan Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kita Al-Muhimmah Al-Mawa'iz Al-Bari'ah. Pada pukul 9 malam kuliah Isya bertalaki Al-Quran bersama Al-Fadilah Ustazah Humairah bin Muhammad Salih. Dan kuliah akhir kuliah Isya bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Salih dengan tafsir Al-Quran. Jadi dengan ini saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik itu dan kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz menutup majlis dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.